Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, memandangkan semua dah tengok timeline untuk video kita pada kali ini. Okey, kali ini kita nak pergi ke Melaka. Okey, dalam trip kita nak pergi ke Melaka sebab ada dua jemputan ceramah. Itu dua buah sekolah lah. Jadi alang-alang kita pergi ke Melaka, baik kita pergi awal sikit. Kita jalan-jalan, kita tengok apa yang menarik dekat Melaka. By the way, kita dah bertolak, jadi pukul 11 kita singgah dekat Petronas, minum, makan. Lepas tu kita akan bertolak balik. Okay, ada peneman. Okay, jom, bye. Alang-alang tu saya nak kongsi kepada anda satu hadis Nabi. Alang-alang kita buat video, baik kita bagi perkongsian satu hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah bagi dalam bentuk tiga tanda. Tiga tanda ni kalau kita rasa kita ada, maka itu tanda Allah nak bagi kebaikan kepada kita. Nombor satu adalah kita mula tahu hukum hakam agama. Kita mula tahu apa yang haram, kita mula tahu apa yang makruh, harus, sunat dan sebagainya. Kita mula tahu, kita mula nak tahu, kita mula bertanya. Maka itu satu tanda yang Allah nak kebaikan kepada kita. Nombor dua, kita mula rasa tak mau kepada dunia ni. Rasa dunia ni tak mau kejar kepada dunia. Nak kepada dunia pun nak sumbangkan kepada agama. Bukan nak dunia tapi untuk diri sendiri, tidak. Kita rasa tak mau kepada dunia, kalau nak pun kita nak sumbangkan kepada agama. Itu ciri nombor dua. Ciri nombor tiga pula adalah apabila kita nampak satu persatu akan kelemahan diri kita. Kita nampak satu persatu kelemahan diri kita dan kita perbaiki diri kita. Tiga tanda ni, tanda Allah nak kebaikan kepada kita. Kita dah nak sampai dekat Melaka. Alhamdulillah hari ni cuaca baik, sangat-sangat baik. Cuma pagi tadilah kita dah bimbang hujan sangat lebat dekat KL. Even kita nak pergi daripada KL, nak keluar dari KL pun ambil masa dalam sejam. Jam teruk sangat pagi tadi. Tengok traffic delay dalam 40 ke 50 minit. So Alhamdulillah kita dah nak sampai Melaka. So far cuaca baik sangat. Hujan pun tidak adalah, redup sikit. Okay, by the way, kita nak pergi ke Melaka disebabkan kita ada dua jemputan ceramah, dua sekolah. Tajuk dia berkaitan dengan sebenarnya dengan bulan yang mulia ni, berkaitan dengan Maulid Nabi SAW. Jadi dua-dua sekolah minta topik yang sama. Asalnya ada satu lagi sekolah yang nak jemput juga saya, tapi disebabkan masa dan timing yang sama. Sebab satu sekolah lagi dia nak hari Jumaat juga, tapi nak pagi. Padahal saya dah ada booking, saya dah di-book oleh sekolah ni, sekolah A ni untuk pagi. Jadi sekolah C nak pagi juga. Jadi saya kata kat dia, dua choice, pilih tarikh yang lain ataupun cari penceramah yang lain lah. So dia pilih untuk cari penceramah yang lain sebab dia kata pihak sekolah dah setuju tarikh itu dan sebagainya lah. Jadi saya tak dapat nak memenuhi nak memenuhi jemputan dia lah. So next step, kalau ada mana-mana nak jemput saya, insyaAllah saya akan pergi ke tempat anda. Sebab sebelum ni memang mostly kebanyakan kita buat online. Tapi kalau mana-mana yang nak saya pergi ke tempat anda, insyaAllah kita boleh kongsi lah sikit sebanyak ilmu yang saya share dekat YouTube, saya share dekat radio. InsyaAllah saya akan pergi dekat anda. And then dekat Melaka ni kita sengaja pergi awal sebab yalah, ala-ala pergi Melaka, why not kita try makanan dekat Melaka kan. Itulah kadang-kadang saya hairan juga kenapa setiap minggu weekend mesti jam jalan nak pergi Melaka. Mesti jam, tak tahulah dia orang makan apa dekat Melaka. Sebab saya tengok kat Melaka ni makanan yang kita boleh makan yang memang daripada Melaka punya taklah banyak sangat. Itulah saya macam query jugalah apa yang korang makan. Nanti boleh tulis komen dekat bawah apa yang korang makan dekat Melaka. Okey, kita dah sampai dekat Melaka. And then sekarang kita nak pergi cari makan. First makan macam biasalah, apa lagi kalau bukan asam pedas. And then kita dah jumpa satu asam pedas ni, asam pedas Mahkota. Dia betul-betul dekat dengan Menara Taman Sari. So jom kita cuba.
Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Jumaat, penghulu bagi semua hari. Alhamdulillah hari ini kita ada 2 sekolah. Sekarang baru pukul 6.30, baru je subuh. Kita ada 2 sekolah untuk kita bagi perkongsian. Sekolah menengah tinggi Melaka, satu lagi Tung Tijah kalau tak silap. Dua-dua topik yang sama, itu Maulidur Rasul. Dua-dua menyambut Maulidur Rasul, tapi insyaAllah kita akan bagi the best perkongsian dengan anda semua. InsyaAllah kalau sempat saya akan bagi beberapa footage lah untuk anda semua tengok. Okay, doakan saya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan kepada kita pada hari ini untuk berkumpul bersama-sama, dan Allah juga beri keizinan kepada saya untuk pada hari ini datang ke sebuah sekolah, di antara sekolah yang hebat juga dekat Kota Melaka. Bahkan insyaAllah akan menjadi satu sekolah yang hebat juga dekat Malaysia nanti insyaAllah. Yang saya hormati tuan-tuan tua, menolak kanan, barisan guru-guru kanan, dan barisan guru-guru dan adik-adik pelajar yang saya hormati sekalian. Sebab apa? Sebab kita berada dalam satu majlis nak menceritakan perihal Nabi SAW. Okay, baik, saya mulakan boleh? Okay. Nabi SAW yang kita nak bincang pada hari ini, satu orang Nabi yang mana diberikan satu gelaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi yang kita nak bincang pada hari ini, seorang Nabi dan seorang Rasul, ketua bagi sekalian Nabi dan Rasul. Kesemua para Nabi dan para Rasul sangatlah banyak, sehingga kan ada ulama mengira berapa ramai para Nabi, para Rasul. Nisbah para ulama 130,000 lebih. Kesemua para Nabi dan para Rasul. Lalu yang wajib untuk kita tahu, yang wajib untuk kita kenali, iaitu 25 orang Nabi yang mana disebut dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam 25 orang Nabi itu, ada satu orang Nabi yang mana Allah angkat darjat dia, yang mana kejadian dia, kelahiran dia dinantikan oleh seluruh alam. Bila mana Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, ketika itu kata Suhaibah, ketika mana aku nak keluar daripada rumah, terkejutnya Suhaibah. Ketika mana Suhaibah keluar, terkejutnya Suhaibah bila mana didapati satu bulan yang sangat dekat dengan dia. Seolah-olah kata Suhaibah, diriwayatkan oleh para ulama, bulan itu seolah-olah nak menghempak kepada aku, nak jatuh kepada aku. Aku tanda dia, bulan ketika itu tak sabar nak menantikan kelahiran Nabi SAW. Jadi Nabi ni dekat mana dia lahir? Dekat Madinah ataupun Syria? Madinah. Nabi lahir dekat Madinah ataupun Syria? Mana satu? Mana? Faham betul soalan? Nabi lahir dekat Madinah ataupun Syria? Mana? Madinah. Nabi lahir dekat Kota Mekah. Kenapa? Okeylah, gelap kejap je. Nabi SAW Allah pilih untuk dilahirkan dekat Kota Mekah. Kata para ulama, kenapa dalam banyak-banyak negara dekat bumi ini, kenapa Allah pilih Kota Mekah? Sedangkan Nabi Adam, bila mana Allah nak turunkan Nabi Adam pada permulaan, Allah memilih antara kota India ataupun Sri Lanka. Itu khilaf, perbezaan pandangan para ulama. Kenapa tiba-tiba Allah memilih Kota Mekah untuk Nabi dilahirkan? Jawab para ulama, disebabkan antaranya dikarenakan di Kota Mekah adanya Kaabah, dan nombor 2 kata para ulama dikarenakan Kota Mekah adalah tempat yang mana moyang Nabi SAW membesar. Siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pecah kepada 2. Nabi Ibrahim ada 2 orang anak. Anak pertama namanya Ishak alaihissalam, anak pertama namanya Ismail alaihissalam, yang mana ada cerita buat Kaabah. Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail berhijrah daripada bumi Palestin ke bumi Mekah dan sebagainya. Anak kedua Nabi Ibrahim adalah Ishak. Daripada Nabi Ismail
Allah tak bagi jalur para nabi. Allah simpan. Adapun daripada jalur Nabi Ishaq alaihi salam, ramai di antara nabi datang daripada Nabi Ishaq alaihi salam. Siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Kebanyakan datang daripada Nabi Ishaq alaihi salam yang dikenali sebagai Bani Israel. Boleh faham? Itu jalur Nabi Ishaq. Nabi Ismail Allah simpan sampailah Nabi yang terakhir Allah keluarkan, Allah bangkitkan, itulah Nabi SAW. Disebabkan itu, jadi kita tengok sebelum kelahiran Nabi, zaman itu dikenali sebagai zaman fatrah. Jadi daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Isa alaihi salam, para nabi dan para rasul back to back. Nabi ini wafat, nabi lain Allah putuskan. Nabi ini wafat, nabi lain Allah putuskan. Sehingga kan kata para ulama, 1 tahun itu boleh dikatakan 5/6 para nabi dan para rasul ada di atas muka bumi. Nabi Musa, Nabi Harun satu zaman. Nabi Musa, Nabi Harun satu zaman. Nabi Khidir alaihi salam pun satu zaman. Maksud apa? Boleh dikatakan 1 tahun itu Allah putuskan ramai para nabi dan para rasul. Tapi bila mana Nabi Isa alaihi salam, tahu tak kisah Nabi Isa? Tahu. Kisah Nabi Isa panjang. Nak dengar kisah Nabi Isa? Nak dengar? Tanam. Daripada zaman Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Ingat tak kisah Nabi Isa? Bila mana dikejar oleh Bani Israel. Dikejar oleh Bani Israel, maka Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah gantikan wajah yang sama, muka yang sama, seiras dengan Nabi Musa. 2 pandangan. Orang yang digantikan oleh Allah itu adalah musuh Nabi Isa AS dan dia tadi disalib. Maka bila mana Nabi Isa AS diangkat ke langit, diutusnya Nabi SAW sekitar 600 tahun. 600 tahun muka bumi ketika itu tiada Nabi dan tiada Rasul. Sebab itulah kalau satu belajar dalam pendidikan Islam tingkatan 5, zaman itu dikenali zaman jahiliyah. Betul tak? Kerana apa? Kerana ketiadaan Nabi, tiada orang nak mengajak kepada kemungkaran, tidak ada orang nak mengajak kepada kebaikan, dan tidak ada orang nak mencegah kepada kemungkaran. Sebab itulah dikenali sebagai zaman jahiliyah. Sangat teruk manusia ketika itu. Sampaikan kita tengok apa yang berlaku kepada bumi Rom. Syuaib Ar-Rumi, dia membesar kat Rom. Dia tak tahan dengan suasana kezaliman, kejahilan ketika itu. Dia keluar daripada kota Rom. Sebab apa? Dia dapati dekat kota Mekah telah pun lahir Nabi akhir zaman. Dia keluar daripada kota Rom mencari Nabi akhir zaman. Seperti mana berlaku kepada Salman Al-Farisi. Kenal tak? Tak kenal. Seperti mana berlaku kepada sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Dia tak tahan dengan suasana menyembah api, ayahnya penyembah api. Dia keluar daripada keluarga yang kaya semata-mata nak cari Nabi akhir zaman. Kata para ulama, Nabi lahir pada pukul 4:45 pagi. Kata Ummu Syifa ini yang bidan yang menyambut kelahiran Nabi. Kata Ummu Syifa, ketika mana hari kelahiran Nabi SAW, keadaan ketika itu sangatlah sejuk. Sehingga kan pelita yang kami nyalakan dekat ruangan untuk menyambut kelahiran Nabi, pelita itu membeku. Minyak beku, menyebabkan pelita itu tak boleh nak menyala. Suasana gelap. Maka ketika itulah Suhaibah keluar daripada rumah. Apa Suhaibah buat? Ketika mana aku nak keluar daripada rumah itu untuk mencari pelita yang baru, minyak yang baru, terkejutnya aku ketika mana aku melihat satu bulan yang sangat dekat dengan aku. Apa maksud dia? Kata para ulama, dikeranakan semua makhluk yang ada di atas muka bumi, yang ada di atas semua tu tak sabar nak menantikan kelahiran Nabi. Semua tak sabar nak tengok wajah Nabi SAW.